Oh, kayak gitu. Tapi itu video ya? Video ya? Iya. بنات قدام شوي، بنات قدام شوي عشان كثير في الورق. جميل.
الجوهر الجوهر Johor. ارمي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. طيب، الباب القضية. وصلنا في باب القضية وانتهينا حتى سؤال ما هي الرابطة، ولكننا لم نكمل الشرح على سؤال قبله، وهو ما هي أجزاء الهملية. طيب، واحد اقرأ، واحد اقرأ. من أحياء؟ السؤال: ما هي أجزاء الحملية؟ أيوة. جواب: أجزاؤها ثلاثة. الأول ما موضوعا، وهو الطرف الأول من طرفيه
من طرفيها ويسمى أيضا محكوما عليه. Baik, apakah itu bahagian juzuk-juzuk yang terdapat di dalam qadhiyah hamliyah? Ada 3. Yang pertama ialah maudhu', iaitu bahagian yang pertama, dan dinamakan juga sebagai mahkum alaih. Aywa. والثاني يسمى محمولا وهو الطرف الثاني منهما ويسمى أيضا محكوما به. وهو الطرف الثاني منهما ويسمى أيضا محكوما به. Yang kedua ialah mahmul, iaitu pada part yang kedua daripada qadhiyah hamliyah, iaitu dinamakan dengan mahkuman bih. والجزء الثالث هو النسبة الواقعة بينهما وقد يدل عليها بلفظ يسمى رابطة. اقرأ بالتأني. Bahagian yang ketiga ialah nisbah yang jatuh di antara keduanya, di antara dua taraf tadi, dan terkadang ditunjukkan rabit nisbah tadi itu dengan lafaz, dengan lafaz, maka dinamakan lafaz tersebut dengan rabitah. Baik. Soal, ma hiya rabitah? Istana. Baik, bahagian-bahagian yang terdapat di dalam qadhiyah hamliyah, saya dah terangkan minggu lepas. Saya bagi misal apa? Zaidun qa'imun. Okey. Baik. Okeylah, boleh. Zaidun qa'imun, Khalid hadirun, boleh. Baik. Musannif datangkan di sini 3 bahagian daripada qadhiyah hamliyah, iaitu maudhu', mahmul, nisbah. Ini ialah ma jara alaihi mazhabul mutaqaddimin, wa amma al mutaakhirun fahaula jara ala arba'ati ajza', arba'ati ajza', wa lam yadhkur huna wa innamal musannif jara ala mazhabul qudama. Baik. Jadi bahagian yang keempat, bahagian yang ketiga di sini disebut dengan nisbah waqi'ah bainahuma, iaitu menempatilah maksud daripada musannif. Juzuk ketiga di sini ialah juzuk keempat di dalam mazhab mutaakhirin. Juzuk yang ketiga daripada mazhab mutaakhirin itu ialah nisbah juga, tetapi dengan makna kita panggil mauridul hukum. Kita panggil dengan mauridul hukum, tempat jatuhnya hukum, iaitu adanya nisbah di antara maudhu' dan mahmul tanpa kita menjatuhkan nisbah. Satu. Yang kedua, sama ada kita mengisbatkan atau kita menafikan. Itu dia. Iqa'un nisbah atau intiza'un nisbah. Bahagian yang ketiga ialah kita tasawwurun nisbah. Tasawwur, kita mentasawurkan di sana ada nisbah di antara maudhu' dan mahmul. Kemudian bahagian yang keempat ialah kita meletakkan isbat ataupun nafi terhadap nisbah yang kita tasawurkan. Adakah nisbah itu benar-benar berlaku pada kharij ataupun tidak? Contoh, Zaidun qa'imun. Ini part yang pertama, ini yang part yang kedua. Ini kita sebut dengan maudhu' ataupun mahkumun alaih. Ini kita sebut dengan apa? Mahmud, atau kita sebut dengan mahkumun bih. Baik. Kemudian kita telah katakan bahawa di antara Zaid dan juga Qaim di sini ada nisbah. Nisbah yang jatuh di antara Zaidun dan Qaim
ini sesuatu yang tidak jelas, tak nyata, ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, kan kita sebut ini mubtada, Zaidun qa'imun, ya. Nisbah yang akan menunjukkan bahawa di sana ada nisbah disebut, ditunjukkan dengan lafaz, ya, iaitu apa? Huwa, ya. Kita kata Zaidun huwa qa'im. Huwa ini bukan nisbah hakikiyah, ya, dia nisbah ghairu hakikiyah. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab dia tidak ada lafaz yang menunjukkan kepada nisbah, ya. Dia berbeza, ya. Dia dulu mantik ini dia dikarang dalam bahasa Yunan, dikarang dalam bahasa Farsi. Jadi ketika mana nak buat terjemahan daripada bahasa luar, bahasa asing, nak tukar kepada bahasa Arab, maka hukama mencari apakah lafaz yang sesuai digantikan dengan bahasa Farsi yang merupakan nisbah kepada, di dalam bahasa Farsi ada lafaz yang menunjukkan nisbah. Macam dalam bahasa Inggeris ada lafaz yang menunjukkan nisbah. She is pilot, is. I am playing, am, ada, ya. Saya ialah guru, ya. Saya, ya. Saya ialah pelajar, ya. Kita kata Zaid ialah pelajar, ya. Pelajar dengan Zaid mubtada khabar, ialah tu apa? Nisbah. Tapi dalam bahasa Arab Zaidun qa'im, Zaidun talib, ya. Tidak ada pertengahan di antara Zaidun dan juga qa'im, Zaidun dan juga talib. Maka jadi hukama ketika mana nak diterjemahkan bahasa luar, bahasa asing kepada bahasa Arab, mereka mencari perkataan yang boleh dijadikan sebagai nisbah. Maka diletaklah huwa, padahal huwa bukan nisbah di dalam bahasa Arab, ya. Tetapi nisbah di dalam bahasa Arab itu ialah alamat rufu' yang ada pada qa'im, ya, iaitu dhammah di sini, ya. Inilah yang menunjukkan kepada di sini ada nisbah di antara qa'im dan juga Zaid, ya. Maka ini adalah nisbah hakiki dia, ya, bukan ini. Baik, okey. Maudhu' mahmul nisbah. Dalam kitab ini, Risalah Mantik, dia sebut 3. Dan ini ialah mazhab Qudamah. Baik. Adapun mazhab mutakhirin, yang ketiga ialah nisbah. Disebut dengan nisbah dengan makna mauridul hukum, ya. Tempat mauridul hukum, yakni kita hanya mentasawurkan adanya nisbah di antara qa'im dan juga Zaid. Setelah kita mentasawurkan di sana adanya nisbah di antara Zaidun dan qa'im, kemudian yang keempat, part yang keempat di dalam qadhiyah hamliyah ialah kita menjatuhkan nisbah, ataupun kita kata iqa'un nisbah. Au intiza'uha, au intiza'uha, iaitu sama ada kita
Zaidun qa'im itu benar-benar berlaku nisbahnya pada kharij, atau laisa Zaidun qa'iman, iaitu nafi bahawa adanya nisbah di antara qa'im dan juga Zaid. Laisa, ya. Okey, tengok ketika mana kita meletakkan, ya, sama ada isbat ataupun nafi terhadap qadiyah hamliyah, maka kita bukan mengisbat atau menafi salah satu daripada dua taraf tadi. Tengok, ya, ketika mana saya meletakkan laisa, laisa di sini laisa di sini menafikan apa? Adakah dia menafikan Zaid? Tak. Adakah dia menafikan qa'im? Tak. Dia menafikan nisbah di antara Zaidun dan qa'im, ya. Maka ini yang dinafikan, an-nisbah, ya. Jadi kenapa golongan mutaakhirin, mereka bila mana mereka menganalisa semula apa yang telah dibuat oleh golongan qudama, maka, ya, wa hadha min tadqiqat al-mutaakhirin, di mana mereka mendapati ketika mana seseorang yang syak terhadap sesuatu qadiyah, maka ketika itu seseorang itu dia hanya akan mempunyai tiga sahaja. Sampai sini dia ada ini, dia ada ini, dia ada ini, dia tidak ada ini. Ketika mana seseorang itu dia syak terhadap sesuatu qadiyah, contoh, ya, ketika mana dia bertanya, hal Zaidun qa'im, hal Zaidun qa'im, yakni dia tahu ada nisbah di antara Zaidun dan qa'im, tetapi adakah wuku'un nisbah ataupun tidak wuku'un nisbah, dia tak tahu. Sebab itu dia ada istifham, ya. Maka sebab itu bila mazhab mutaakhirin, ya, menganalisa semula, maka mereka menambah ada 4 ajza' daripada qadiyah hamliyah, ya, di dalam masalah. Bab nisbah ni memang, ya, kalau dalam kitab-kitab disebut sampai 17, ya, 17 nisbah yang dibahaskan oleh para ulama, ya. Sebenarnya lebih lagi nisbah, nisbah di antara Zaidun dan qa'im, ya. Kalau kita dapat memahami nisbah, ya, hatta kalau kita baca kitab-kitab turas ni sebenarnya banyak, ya, nisbah di antara satu ibarat dengan satu ibarat, satu kalimah dengan satu kalimah. Nisbah ni tak jelas, ya. Nisbah ini yang tak jelas, ya. Jadi kalau kita dapat memahami nisbah yang dimuradkan di dalam kalam ulama, maka itu satu nikmat besar, ya, satu nikmat besar, ya. Satanhal laka masail kathirah, ya, fi fununil ilm. Contoh, ya, contoh, ya, nisbah ni tak sama, ya. Sebab tu saya kata macam minggu lepas, ada kada maudhu' dan mahmul itu tidak ada nisbah. Dia ada maudhu', ada mahmul, tapi tidak ada nisbah. Saya kata apa? Al-aswad abyad, tak ada nisbah. Zaidun Ali, tak ada nisbah. Tapi nisbah, contoh, ya, kita Allah mawjudun, terkadang, ya, walaupun kita gunakan dengan kalimah yang sama, tapi nisbah tak sama, ya.
Tengok, bila saya sandarkan maujudun kepada Allah, apakah sama Allah maujudun dengan Zaidun maujudun? Tak sama. Nisbah di antara maujud dan Allah, ini nisbah, ya, ada nisbah. Antara maujud dan Zaid ada nisbah, ada nisbah. Tapi nisbah di antara maujud dan Allah, ini bukan nisbah di antara maujud dan juga Zaid. Kenapa? Wujudnya Allah itu qadim, dan dia tak akan berpisah daripada Allah. Adapun maujudnya Zaid, ini dia yanfak, dia boleh bercerai, yakni dengan Zaidun ma'dumun. Tapi Allah boleh kita kata Allah ma'dum? Tak akan sampai bila-bila. Tapi kalau Zaidun qad yakun mawjudan wa qad yakun ma'duman. Faham tak? Lepas tu nisbah ini, tengok, kena lihat kepada maudhu' dan mahmul, bagaimana penisbahan daripada mahmul kepada maudhu' tersebut, Itu nisbah kalamiah. Ya, boleh kita kata nisbatul hukmiyah ataupun nisbah kalamiah, boleh. Maka yang nisbah yang keempat, yang keempat tu nisbah kharijiyah. Ya, betul, nisbah kharijiyah. Boleh. Yang dimaksudkan dekat nisbah waqi'ah di sini, Ini yang nombor 4. Jadi sebab itu mazhab qudama mereka tidak menghalusi, tapi maksud mereka itu sebenarnya dah terkandung apa yang disebut oleh mazhab qudama. Kerana tengok, macam mana boleh terbit yang keempat kalau tak ada yang ketiga? Lepas tu yang ketiga dia sendiri, wal juz'us salis dia sendiri ialah juz'ur rabi' yang dimaksudkan oleh mazhab mutaakhirin. Maknanya mazhab qudama walaupun mereka tidak menyebut secara tafsil juzuk yang 4, tetapi makna mereka itu sudah terkandung apa yang disebut oleh mazhab mutaakhirin. Cuma mutaakhirin mereka mentafsilkan. Baik. Aywa. السؤال ما هي رابطة؟ الجواب هي لفظ دال على النسبة الواقعة بين طرفي الحملية. Ya, ar-rabitah ar-rabitah itu ialah lafaz yang menunjukkan di atas nisbah yang jatuh di antara dua tarafai hamliyah tadi. Dah. Baik. السؤال إلى كم تنقسم الرابطة؟ الجواب تنقسم إلى قسمين: رابطة زمانية بأن تكون فعلا ناسخا للابتداء كلفظ كان ووجد، ورابطة غير زمانية بأن كانت اسما كلفظ هو. Kepada berapakah terbahaginya rabitah? Kita kata tadi kan ada rabitah kan? Okey, rabitah tu ada berapa? Rabitah tu ada dua, zamaniyah dan ghairu zamaniyah. Apakah itu rabitah zamaniyah? Rabitah zamaniyah ialah bi an takuna fi'lan nasikhan lil ibtida' kalafzin kana wa wajada. Satu, rabitah itu dia menunjukkan kepada, dia menjadi rabit di antara maudhu' dan mahmul, serta dia menunjukkan kepada zaman. Seperti apa? Kana menunjukkan kepada madhi. Begitu juga af'al nawasih yang kita telah belajar, wa huwa ma'ruf fi nahwi. Wa wajada,
wa rabitah ghairu zamaniyah, ya, bi an kanat isman ka lafzin huwa. Kalau kita letak huwa tadi, zaidun qa'imun, ai zaidun huwa qa'imun, huwa itu dia hanya menunjukkan di sana ada nisbah, dia menjadi rabitah di antara qa'im dan juga zaid, tetapi dia tidak menunjukkan satu makna yang lebih daripada itu. Berbeza kalau kita letak zaidun kana qa'iman. Zaidun kana qa'iman, itu kita memahami adanya rabitah di antara qa'im dan zaid, serta kita memahami satu makna yang lebih daripada itu. Apa dia? Iaitu menunjukkan waktu yang lampau. Ya. Macam mana kita terjemah? Zaidun kana qa'iman, dulu Zaid berdiri. Macam tu. Ya, tapi kalau kita kata zaidun huwa qa'im, Zaid itu berdiri. Ya, hanya ada nisbah tapi tidak menunjukkan kepada masa. Tapi kalau kita letak kana, ada nisbah serta menunjukkan kepada zaman. Ya. Okey, mudah kan? Mudah tak mantik? Mudah kan? Ayo. السؤال لما سميت حملية؟ الجواب لما فيها من الحمل وهو الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. Kenapakah qadiyah ini dinamakan dengan qadiyah hamliyah? Lima fiha minal hamal, kerana padanya itu ada hamal. Apakah itu hamal? Iaitu hukum dengan sabit sesuatu bagi sesuatu atau menafikan sesuatu daripadanya. Maknanya, tengok Zaidun qa'imun, nahmil qa'im ala Zaidin. Kita ai naj'al qa'im mahmulan li Zaidin. Kita menjadikan qa'im mahmul kepada Zaid. Ya. Kerana apa? Dia asal sebelum berlakunya qadiyah hamliyah, Zaidun dan qa'im itu asing. Dia tidak ada nisbah. Ya. Dia tidak ada nisbah di antara keduanya. Ya. Siapa yang menjadikan nisbah itu ada? Orang yang bertutur, orang yang berkata. Ya, asal tak ada. Zaid lain. Zaid bukan mesti dia qaim. Kadang-kadang dia jalis, kadang-kadang dia talib, kadang-kadang dia muta'allim, dia mu'allim. Tapi yang menjadikan dia itu ada nisbah di antara qaim dan juga Zaidun, itu orang yang menuturkan, ya, ataupun orang yang berkata. Baik, ketika mana Zaidun, okey, dia bersendirian. Ketika mana kita nampak Zaid benar-benar berdiri, ya, maka orang berkata Zaidun qaim, nahmil qaim ala Zaidin. Kita meletakkan lafaz qaim ke atas Zaid. Itulah nama dia hamliyah. Ya, atau naj'al qaim mawdu'an, ay naj'al qaim mahmulan li Zaidin. Ya. Baik. Jadi itu sama ada dengan kita boleh kita isbat, kita kata Zaidun qaim, ataupun dengan kita nafi nisbah tersebut, iaitu laisa Zaidun qaiman. Laisa Zaidun qaiman, maka kita menafikan adanya nisbah di antara qaim dan juga Zaid. Okey, jelas? Ya.
maksudnya tak itu balik pada Qadiyah hamliyah. qadiyah. Soal, السؤال ما هي القضية الشرطية؟ apakah itu qadiyah syartiyah? الجواب هي التي لا يكون طرفاها مفردين بأن كانتا قضيتين حمليتين على نهج مخصوص. Iaitu ialah yang tidak adalah dua tarafnya mufradaini, ya. Qadiyah syartiyah, tengok ya, berbeza ya bila kita sebut qadiyah hamliyah dengan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah itu dia terdiri daripada dua taraf, dua taraf yang pertama mufrad, taraf yang kedua mufrad. Dalam qadiyah syartiyah, taraf yang pertama qadiyah, taraf yang kedua pun qadiyah. Jadi mufrad itu pada hamliyah, qadiyah itu pada syartiyah. Okey, beza ya. Kita memahami qadiyah hamliyah, yang menentukan qadiyah tersebut sadiq ataupun kazib itu nisbah yang ada di antara mahmul dan maudha. Sekiranya dia itu menepati dengan apa yang ada fil kharij, maka nama dia sadiq. Ketika mana dia menyalahi dengan nisbah tersebut, menyalahi dengan apa yang ada pada kharij, maka dia kazib. Berbeza dalam qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah kita tidak pandang kepada nisbah yang ada pada qadiyah pada taraful awal dan juga pada qadiyah taraful tsani, tetapi kita memandang kepada nisbah yang ada di antara dua qadiyah di dalam qadiyah syartiyah. Aywa. Au allati yahkumu fiha. Yuhkam fiha. Allati yuhkamu fiha. Allati yuhkamu fiha 'ala at-ta'liqi bi syartin. Jadi qadiyah syartiyah kita kata dia tidak terdiri daripada dua mufrad pada dua taraf dia, ya, dengan bahawa dia itu terdiri daripada dua qadiyah hamliyah, baik, di atas nahjin makhsus. Apa maksud nahjin makhsus? Iaitu dia itu dimulakan dengan adatus syarat, ya, dia ada adatus syarat, ada fi'il syarat, ada jawabus syarat. Baik, kemudian dia sebut lagi awillati yuhkamu fiha 'ala ta'liq bi syartin. Itu dah dia, ya, dia dihukum padanya itu di atas ta'liq dengan syarat, ya, diletak dengan ada syarat. Baik, kita tengok misal. Iqra ta'liq rakam 2. فإذا قلت إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهذه القضية الواحدة فيها قضيتان حمليتان، فقولك الشمس طالعة قضية حملية، أيوة، وقولك النهار موجود قضية حملية أخرى. أيوة. بإدخالك لفظة إن صارت قضية شرطية متصلة شرط فيها وجود المقدم لوجود التالي بكلمة شرط. فإذا قلت apabila kau kata in kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjud, فهذه القضية الواحدة فيها قضية حملية. Okey, tengok qadiyah hamliyah di sini, in kanat asy-syamsu tali'ah, kalau matahari terbit maka siang ada. Betul tak? Matahari terbit maka siang ada. Okey, tengok kata-kata in kanat, itu ada tu syarat. Fan-naharu mawjudun, jawab syarat. Fahazil qadiyatul wahidah fiha qadiyatan hamliyatan, maka pada satu qadiyah di sini, ya, iaitu dinamakan dengan qadiyah syartiyah. Dalam qadiyah syartiyah ini ada dua qadiyah hamliyah. Maka engkau kata asy-syamsu tali'ah, syamsu tali'ah itu qadiyah hamliyah,
dan an-naharu mawjud, itu qadiyah hamliyah yang satu lagi. Maka kau masukkan lafaz in pada in kanati syamsu, ya, maka jadilah qadiyah itu syartiyah muttasilah. Maka disyaratkan padanya itu apabila ada muqaddam, maka adalah tali bi kalimati syaratin. Okey. Padam surah. Soal. Ma hiya ajza'u syartiyah? السؤال ما هي أجزاء الشرطية؟ الجواب لها جزءان فقط. Tengok ada ajza' syartiyah ada dua. Apa dia? الأول يسمى مقدما. Yang pertama dinamakan muqaddam. وهو الطرف الأول من طرفين. Bahagian yang pertama daripada dua bahagian. والثاني يسمى تاليا. Yang kedua dinamakan tali, وهو الطرف الآخر. iaitu bahagian yang satu lagi. ولا رابطة بينهما. Dan tidak ada rabitah di antara kedua kedua qadiyah tadi. Ya, kedua di antara tali dan juga muqaddam, tidak ada rabitah. Ya, di sini saya kurang setuju dengan tuan musannif, ya. Kenapa ya? Syekh Yasin kata di sini tidak ada rabitah di antara muqaddam dan juga tali, ya. Tak, dia ada rabitah, ya. Dia ada rabitah, ya, bukan tak ada, ada, ya. Okey. In kanat syamsu طالعة فالنهار موجود. Ini qadiyah yang pertama. Taraful awal dinamakan dengan apa? Muqaddam. Taraf yang kedua dinamakan dengan talin ataupun at-tali, boleh. Apa lagi? Baik, ini qadiyah hamliyah. Asy-syamsu tali'ah, an-nahar mawjud. Kedua-dua adalah qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah di sini dia ada nisbah. Di sini ada nisbah. Di sini juga ada nisbah. Di sini ada maudhu'. Di sini ada mahmul. Di sini ada maudhu'. Di sini ada mahmul. Di sini ada adatu syar'. Maka dia dinamakan dengan syartiyah. Muqaddam dan tali
antara kedua ini dia ada nisbah. Sebab itu bila kita mengisbatkan in kanati syamsu tali'ah fan-naharu mawjudun, atau kita menafikan qadiyah ini dengan kita menambah kata-kata laisa in kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun, maka isbat ataupun nafi di sini dia tidak menafikan nisbah yang ada di dalam qadiyah hamliyah pada taraful awal ataupun taraful tsani, tetapi dia menafikan nisbah yang ada di sini. Maka tolak ukur di dalam qadiyah syartiyah di sini, bukan di sini, bukan di sini. Baik. Apa lagi ya? Kita cek. Ada kalau dalam ayat Al-Quran tu apa? Qadiyah syartiyah ni banyak digunakan dalam ilmu kalam. Ya. Kita buat contoh ya. In kana alam hadithan fa yahtaju ila muhdith. Jika alam itu baharu, maka dia berhajat kepada muhdith yang membaharukan dia. Ini taraful awal. Yahtaju ila muhdith taraful tsani. Antara hudus dan juga alam ada nisbah. Ihtiyaj alam kepada muhdith ada nisbah. In kana al-alamu hadithan fayahtaju ila muhdith, di antara baharunya alam dan berhajatnya dia kepada muhdith itu ada nisbah rabitah. Okey. Rabitah di sini, nisbah di sini, sekiranya jelas, maka kita tak perlu kepada dalil. Tapi kalau tak jelas nisbah di antara berhajatnya alam ini baharu, maka dia berhajat kepada muhdis, maka kita diperbolehkan untuk minta dalil. Sekarang jelas ke tak? Apa hubungan kalau alam itu baharu maka dia berhajat kepada muhdis? Ya, apa hubungannya? Ya, kalau alam itu baharu maka dia berhajat kepada muhdis. Apa? Tak jelas, maka saya nak dalil. Tapi kita tahu, ya, kalau contoh macam ni ya, Asy-syamsu tali'ah fan-nahar mawjud. Ini tak perlu minta dalil, memang jelas, nyata. Ya. Maka bila nyata, maka di sini sebenarnya ada rabitah di antara muqaddam dan juga tali. Kenapa Syekh Hasan kata tak ada rabitah? Tak. Dia dia musannif kitab, ya. Dia bukan buat saja-saja.
Habib Ali cerita, Syekh Bilal An-Najjar, dia kata kadang-kadang musannif tu dia saja buat salah dalam kitab dia. Kenapa? Kerana dia nak suruh kita munaqashah. Dia nak suruh kita munaqashah tentang ibarat dia itu. Kenapa silap kat sini? Kenapa ada yang tak kena? Jangan kita terima bulat-bulat, maka kena ada tanbih, kena ada ta'liq di sini, wala rabitata bainahuma. Begitu juga cuba tengok dalam Al-Quran, apa Allah Ta'ala sebut, law kana fihima alihatan, apa? Law kana fihima alihatan illallah la fasadata, kan? Law kana law kana fihi ma'aliha illallah kalau pada langit dan bumi itu ada Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, nescaya binasa. Nescaya binasa. Ini la fasadata, lau adat syarat, fihi ma aliha illallah. Tengok apa nisbah, hubungan di antara kalau ada Tuhan selain daripada Allah di dalam muka bumi, di langit dan bumi ini, nescaya binasa langit dan bumi ini. Apa hubungan? Kenapa kalau ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi ini, maka langit dan bumi ini binasa? La fasadata. Jawabnya kenapa? Maka nisbah ni tak jelas. Maka sebab itu ulama bahas dalil dalam masalah wahdaniyah, dalilul tamanuk dan juga dalilul tawafuq. Ini banyak, kalau kita mengaji bab qadiyah ni, subhanallah, kita akan memahami dengan lebih ada nikmat. Kita baca Quran, kita baca ibarat ulama, kerana kita memahami sesuatu yang tersirat daripada qadiyah tersebut. Lazim ke setiap nisbah itu ada rabitah, ataupun nisbah itu tidak rabitah, rabitah itu nisbah, ataupun tak? Nanti tengok nanti depan nanti. In kana al-alamu hadithan fayahtaju ila al-muhdith. Kalau dia hamil bukan yakun tarfaha mufradain. Ini dia Jumlah fi'liyah. Boleh nak tukar. Boleh kita tukar kepada ismiyah. Tukar dalam bentuk jumlah ismiyah. Fahtiyajuhu famuhtajun ila muhdis. Nisbah di sini Eliyah. Ada sababiyah, Eliyah, cuma itu lebih tafsil lah. Di sini kita tak perlu tahu lagi secara
detail apa nisbah tu, tapi kita tahu di situ ada nisbah. Ya, nanti kalau kita mengaji lagi tinggi baru kita masuk hasyiah, dibahaskan dalam tu. Ya. Kita masukkan zaraf zaman. Contoh. Okey. Tak boleh. Boleh kita masukkan kita masukkan af'alun nawasikh, ya. Aywa. السؤال لما سميت شرطية؟ الجواب لوجود أداة الشرط فيها. Itulah. Ya, kenapa dinamakan dengan syartiyah? Kerana adanya adat syarat pada qadiyah tersebut. السؤال إلى كم تنقسم الحبلية باعتبار نسبتي؟ Okey, kepada berapakah terbaginya hamliyah dengan iktibar nisbah? Ya. Okey, kita tutup dulu masalah syartiyah, kita balik kepada qadiyah hamliyah. Okey. الجواب تنقسم إلى قسمين موجبة Mujabah. موجبة وسالبة. Terbahagi kepada dua. Yang pertama mujabah, yang kedua salibah. السؤال ما هي الحملية الموجبة؟ الجواب هي التي يكون الحكم فيها بثبوت شيء لشيء. كل إنسان حيوان. Kullu insanin hayawan. Ma hiya al-hamliyatul mujabah? Iaitu hamliyah mujabah, kan dia kata tadi hamliyah ada dua, mujabah dengan salibah. Mujabah ni positif, salibah ni negatif. Mujabah iaitu dia itu ada hukum yang kita sabitkan sesuatu bagi sesuatu. Kullu insan hayawan, kita menyabitkan hayawan kepada insan. Okey. Yang kedua, السؤال ما هي الحملية السالبة؟ الجواب هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء، نحو لا شيء من الإنسان بحجر. بحجر. La syai'a minal insan bihajarin, ya. Dinafi, ya, la syai'a. Kata-kata la syai'a itu menunjukkan kepada qadiyah tersebut ialah salibah, ya, iaitu kita menafikan hajar daripada insan. Ya, kita menafikan hajar daripada insan. Okey. Dalam qadiyah hamliyah kita lihat, ya, ketika mana musannif sebut kullu insanin hayawan, maka maksud daripada kullu insanin hayawan, maksud daripada dia ada maudhu', ada mahmul, betul? Mana maudhu'? Mana mahmul? Hayawan. Insan, maksud daripada maudhu' di dalam qadiyah hamliyah ialah
fardun min afradil insan, bukan mafhumul insan. Dobit tu, ya. Jangan tak faham, ya. Jangan tak faham. Qadiyah hamliyah yang dimaksudkan di dalam mawdu' bagi qadiyah hamliyah ialah fardun min afradil insan. Bila disebut dengan kullu insanin, iaitu kullu fardin min afradil insan hayawan. Hayawan di situ itu murad dia mafhum. Tapi pada mawdu' itu muradnya ialah afrad, bukan mafhum. Faham tak? Ya. Dia berbeza. Nanti ada nama dia qadiyah tabi'iyah. Itu dia bukan murad daripada mawdu' dia ialah afrad, ya. Dia ialah murad daripadanya ialah mafhum. Ya, beza. Dia akan bawa makna yang berbeza, ya. Sebab itu dia boleh terima sur. Kalau tidak, macam mana dia boleh terima sur? Dia boleh terima sur pada mawdu' dalam hamliyah kerana maksud daripada mawdu' itu ialah afrad. Sebab itu dia terima sur. Dia boleh terima ba'd, dia boleh terima kul, dia boleh jadi muhmalah, ya. Betul tak? Ada. السؤال إلى كم تنقسم الحملية باعتبار الموضوع؟ الجواب تنقسم إلى 4 أقسام: شخصية وجزئية وكلية ومهملة. وزاد بعضهم قسما خامسا هو الطبيعة. Okey. Tabi'iyah. Kepada berapakah hamliyah terbahagi? Hamliyah itu dengan iktibar kepada mawdu'. Tengok mawdu' ya. Ini mawdu'. Mawdu' mana tadi? Insan. Bahagian depan tadi. Dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama syakhsiyah. Syakhsiyah ini kalau kita tentukan mawdu' itu kepada sesuatu, tentu. Zaidun hayawan. Zaidun Azam hayawan. Tengok, ya. Itu syakhsiyah. Juz'iyah kita letak dengan kalimah yang menunjukkan kepada sebahagian, seperti ba'd, ya, atau wahid minal insan, menunjukkan kepada sebahagian. Kulliyah kita meletakkan sur yang menunjukkan kepada kul, ya, kullun, ya, ataupun apa lagi, ya, boleh letak dengan al, ya, nanti dia kata al istighraqiyah, ya. Wa muhmalah itu ialah muhmal ni maknanya dibiarkan, diabaikan, macam tu, ya. Maknanya tak letak apa-apa, ya, tak letak apa-apa, ya. Insan hayawan, ya, insan hayawan itu muhmalah, ya. Maka setengah ulama menambahkan bahagian yang kelima, iaitu tabi'iyah. Okey, tengok mawdu' ini penutup. Mawdu' bagi qadiyah hamliyah. Imma dia itu kulli, imma dia itu juz'i. Apa maksud kulli? Lafaz yang terbenar bawah dia ialah afrad yang banyak.
kita sebut insan banyak afrad, Zaid, Azim, Nuzul, Nawir. Juz'i kita sebut satu, terbenar satu sahaja, Ahya, Ahya. Ziyad, Ziyad. Baik. Al-insan Zaidun, contoh. Ini saya kata maudhu' lihat kepada part maudhu', part yang taraful awal. Zaid kita sentuh ni dulu. Juz'i, bila mana dalam qadhiyah hamliyah digunakan juz'i pada bahagian maudhu', maka nama dia ialah syakhsiyah. Kulli kalau kita gunakan pada maudhu' dia seperti kalimah al-insan, maka dia boleh jadi 3 sur. Apa maksud maudhu' di dalam hamliyah bila dia sebut dengan insan? Maksud dia apa tadi? Fardun min afradin insan. Okey. Sekarang ni fardun min afradil insan tu banyak. Sekarang ni orang yang bertutur, dia murad dia yang mana? Dia kehendaki yang mana? Kadang-kadang orang tu dia kehendak kul, kadang-kadang dia kehendak bang, kadang-kadang dia abaikan, dia tak sebut pun ba'd, dia tak sebut pun kul, dia muhmal. Okey. Yang pertama kulliyah, yang kedua juz'iyah, yang ketiga muhmalah. Kulliyah contoh apa? Kullu insanin, apa dia sebut dalam tu? Kullu insan hayawan. Ai kullu fardin min afradil insan hayawan. Okey. Yang kedua, ba'dul insan hayawan. Ai ba'du fardin min afradil insan hayawan. Yang ketiga, al-insan hayawan, muhmal. Al-insan hayawan. Dalam muhmalah ini boleh terbenar juz'iyah, boleh terbenar kulliyah. Ya, kerana orang yang berkata dia tak kait juz'iyah ataupun kulliyah, dia lepaskan. Ya, mungkin boleh maksud dia ialah juz'iyah, mungkin boleh yang dimaksudkan ialah kulliyah. Sekarang di antara juz'iyah dan kulliyah, yang mana yang yakin? Ha? Juz'iyah. Yang yakin juz'iyah, kulliyah tak. Ya? Maka sebab itu qadhiyah muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Ini kaedah. Qadhiyah muhmalah fi quwwatil juz'iyah, kerana juz'iyah yakin, kulliyah tak yakin. Al-insan hayawan, kita kata ba'du fardin min afradil insan hayawan. Ya, ba'du fardin min afradil insan hayawan. Ba'd di sini
ada berapa orang insan? Ramai, berapa milion? 10 trilion, 300 trilion dalam dunia ni, semuanya insan, ya. Tapi kalau terbenar satu, ba'dul insan, ba'du fardin min afradil insan, maka sudah terbenar juz'iyah pada muhmalah, ya. Kalau kata ba'dul insan tadi, habis ba'dul insan apa? Berhaiwan. Saya tak kata. Bagus soalan dia, ya. Kalau saya ba'dul insan hayawan, ya, tengok, ya. Saya kata ba'dul insan hayawan. Sebahagian daripada insan ialah hayawan. Okey, sebahagian lagi? Saya tak kata tak hayawan, ya. Saya mengisbatkan sebahagian manusia ialah hayawan. Itu tidak bermakna saya menafikan sebahagian daripada insan ialah hayawan, ya. Maka mafhum mukhalafah dalam mantik tak terpakai. Faham? Mafhum mukhalafah dalam mantik tak terpakai, tak iktibar, ya. Ya, ini banyak orang yang tanya macam tu sebenarnya. Bukan ayat orang pertama, banyak. Waktu saya mengaji dulu pun macam tu. Kalau kullu yang masuk ke baju macam kullu insani yahmilu sallah al-azimah, maka itu masuk dekat kuliah ataupun usia. Masuk dekat kuliah. Di kuliah ni kat kira masuk dalam jamiah ataupun majlis. Dia boleh jadi kuliah di situ masih lagi umum. Kalau melainkan orang yang berkata tu dia ta'yin, ya, ataupun kita boleh lihat kepada siyakul kalam dia. Okey, Soal. tafadhal. السؤال ما هي الشخصية؟ الجواب هي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئيا معينا نحو خالد كاتب، وتسمى أيضا مخصوصة. Okey, apakah itu qadiyah syakhsiyah? Iaitu yakunul mahkumu alaih. Mahkum alaih di sini ialah maudhu', iaitu mahkum alaih dia itu juz'iyan muayyanan. Maudhu' dia itu digunakan dengan juz'iyan muayyanan, ya, iaitu juzuk yang tertentu. Seperti apa? Khalid katibun, ya, Khalidun katibun. Khalid ditentukan kepada Khalid, ya. Maka dinamakan juga sebagai makhsusah, qadiyah makhsusah. Baik. السؤال ما هي الجزئية؟ الجواب هي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئيا غير معين بذكر الصور الجزئي. Apakah itu juz'iyah? Ya, juz'iyah ialah mahkum alaih. Maudhu' dia itu digunakan dengan juz'i ghaira muayyan, ya, tanpa ditakyinkan. Pada maudhu', ya, pada bahagian maudhu' digunakan kata-kata yang menunjukkan kepada juz'i yang tanpa ditentukan juz'i tersebut. Maknanya kalau kita gunakan kata-kata ba'd tetapi dimuradkan kepada insan yang tertentu, maka dia tak jadi
juz'iyah, dia jadi syakhsiyah. Ya, saya ingat dalam Dr. Muhammad Salim bin Abdul Asih, Syekh, dia sebut tentang Imam Sibawai, ya. Dia beradab dengan guru dia, Syekh Khalil. Ketika mana dia ada khilaf di antara dia bainahu wa baina syekhihi, Syekh Khalil, maka dia tidak menyebut nama dia. Ya. Dia kata qal Syekh Khalil. Kemudian kalau dia khilaf dengan syekh dia, dia kata qala al-ba'd. Dia kata sebahagian. Siapa sebahagian tu? Dia lah. Ya? Maknanya di situ dia tentukan kepada diri dia, tapi dia sebut dengan ba'd. Ya. Bizikri suri al-juz'i, dengan menyebut sur ni pagar, ya. Asal dia ialah pagar, ya. Kan kata-kata al-insan, ketika mana kita letak kullu insanin hayawan, insan, hayawan, insan ni kita pagarkan dia dengan kul, itu maksud dia pagar, ya, sur, ya. Dia dipagar dengan kata-kata sama ada menunjukkan kepada juz'iyah, kulliyah ataupun muhmalah. Baik. Ya. بذكر السور الجزئي وهو بعض وواحد في الموجبة وليس بعض وبعض ليس في السالبة نحو بعض الإنسان كاتب. Ya, iaitu apakah itu sur juz'i? Ya, seperti dalam mujabah disebut dengan ba'd dan juga wahid. Ya, boleh kita sebut wahid minal insan hayawan, boleh. Ba'dul insan hayawan, boleh. Ataupun kalau kita nak gunakan dalam salibah, kita letak laisa ba'dul insani hayawan, ya, boleh. Laisa ba'du laisal insan hayawan, boleh. Ya. Di sini ba'dul insan katibun. Aywa. السؤال: ما هي الكلية؟ الجواب: هي التي يكون المحكوم عليه فيها كليا بذكر السور الكلي وهو كل والاستغراقية أو العهدية الموجبة ولا شيء ولا واحد بالسالبة نحو كل إنسان حيوان. وتسمى هي تسمى هي والجزئية محصورة مصورة أيضا. Okey, apakah itu kulliyah? Kulliyah ialah maudhu' dia itu kita letakkan dengan menyebut sur kulli. Apa dia? Kul ataupun al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah ini al yang menunjukkan kepada meratai. Awil ahdiyah, al-ahdiyah. Ahdiyah ada ahdiyah di zihn, ada ahdiyah li zikr. Ya, cuma dalam al-ahdiyah di sini pelik, kenapa jadi kulliyah? Ya. Wallahu a'lam. Kena lihat semula. Al-ahdiyah, tengok ya. Antum faham maksud ahdiyah? Alif lam ahdiyah. Ya, contoh ya, kita sebut kalau kita kata syekh, ya contoh ya, kita nak start muhadarah ni, muhadarah usul fiqh. Contoh Dr. Abdul Rahman. Orang tanya saya, Syekh dah datang belum? Syekh dah datang belum? Saya, ketika saya dengar pertanyaan Syekh dah datang belum, saya tak perlu tanya Syekh mana. Tak perlu. Kenapa? Kerana dah ada dalam zihin saya, maksud Syekh di situ ialah Dr. Abdul Rahman. Itu maksud
alif lam li ahdi zihni. Alif lam li ahdi zikri. Kalau saya sebut tentang seseorang, saya sebut tentang Syekh Abdul Rahman contoh, sebut, kemudian saya sebut dia, maka tak perlu lagi, ataupun saya sebut Syekh saja, saya tak perlu lagi sebut Syekh Abdul Rahman lagi. Syekh di situ, al-Syekh di situ sudah menunjukkan kepada Syekh yang sebelum yang saya telah sebutkan, itu li zikri. Okey, jadi kan kata-kata ahdiyah di sini bukankah telah menunjukkan kepada syakhsun muayyan, ya? Jadi kat sini kena cek balik, ya, kenapa dia letak awil ahdiyah fil mujabah, ya, wallahu a'lam. Apa maksud Syekh Hasan di sini rahimahullah taala? Wala syai'a wala wahida fi salibah. Wala syai'a, kita tambahkan dengan kalimah wala syai'a. Contoh, wala syai'a minal insan hayawan, boleh. Wala wahid minal insan hayawan, boleh. Itu nama dia kulliyah salibah. Dia panggil dengan qadiyah kulliyah salibah. Nahwa kullu insanin hayawan wa tusamma hiya wal juz'iyah. Maka dinamakan dia, apa dia, kulliyah dan juz'iyah, itu ialah mahsurah musawwarah. Dinamakan juga dengan mahsurah musawwarah. Okey. Hasan. ما هي المهملة؟ السؤال: ما هي المهملة؟ الجواب: هي التي يكون المحكوم عليه فيها غير مبين كمية أفراد. غير مبين. baca غير مبين. غير مبين كمية أفراده. كمية أفراده ولكنها صالحة لأن تصدق kulliyatan atau juz'iyatan nahwa al-insan katibun. Apakah itu muhmalah? Iaitu mahkum alaih dia, iaitu maudhu' itu ghaira mubayyan, tidak ditentukan, dijelaskan, tidak dijelaskan kamiyah afrad dia mana, kul, ba'd, itu dia, itu maksud kamiyah afradihi. Walakinnaha salihatun li an tasduqa, tetapi dalam muhmalah ini dia itu salihatun, patut untuk terbenarnya kulliyah dan juga juz'iyah. Macam saya kata tadi, al-insan hayawan, boleh kita kata terbenar pada dia juz'iyah, boleh kita kata terbenar pada dia kulliyah, boleh, ya. Sebab apa? Sebab maksud daripada qadiyah hamliyah, selama mana dia adalah qadiyah hamliyah, maksud daripada maudhu' itu ialah afrad insan, bukan mafhumul insan. Selama mana dia itu maksud daripada insan di situ ialah afradul insan, boleh jadi kesemua insan, boleh jadi sebahagian daripada insan. Okey? Baik. Lepas tu dia kata salihatun li an tasduqa kulliyatan aw juz'iyatan nahwa al-insanu katibun. Al-insanu hayawan, boleh, ya, insan itu katib, ya. Cuba baca nombor 1 bawah ta'liq.
وهذه في قوة الجزئية على الصحيح لاحتمالها الكل والبعض وهو المتيقن فتحمل عليها. Tengok ya, wa hazihi fil quwwatil juz'iyyah 'ala sahih ya, iaitu ini qadiyah hamliyah ini fi quwwatil juz'iyyah ya, maknanya orang kalau dia menyebut qadiyah dia gunakan qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyyah, dia tak perlu ya, sebab tu orang-orang politik tu selalu guna qadiyah muhmalah ya. Rupanya rakyat semua tertipu. Ya, macam mana? Okey, kalau saya menang nanti saya bagi BRIM. Saya bagi BRIM, maksud dia apa? Saya bagi BRIM pada rakyat. Tak, dimaksudkan sebahagian daripada rakyat. Bukan semua rakyat, tapi sebahagian daripada rakyat. Tu berapa? 1/10 daripada rakyat, rakyat juga ya. 5/10 daripada rakyat, rakyat juga ya. Oh, kalau orang politik power mantik memang hebat. Ya, saya banyak ya, cuba tengok manifesto PH dulu. Semua tertipu. Ya. Hari ni kita menang, besok minyak turun. Turun tak? Turun. Hujan turun. Ya, banyak ya, kalau kita tengok ahli-ahli politik ya, banyak mempergunakan ya, kata-kata ya, dan mereka tak tipu ya, dan mereka tak tipu selama mana mereka melaksanakan sebahagian ya. Mereka tak tipu kerana mereka telah melaksanakan sebahagian ya, antum yang tertipu. Okey. Ma hiya tabi'iyah? السؤال. Sekejap tadi dikata wa hazihi fi quwwatil juz'iyyah 'ala sahih. Dikata 'ala sahih. Lihtimaliha al-kull wal ba'd wa huwa al-mutayaqqan. Tengok. Wal ba'd wa huwa al-mutayaqqan. Ba'd itu yang mutayaqqan. Ya, memang kita ihtimal boleh jadi kul, boleh jadi ba'd dalam muhmalah. Tapi ba'd itu mutayaqqan. Ya, kenapa? Kerana sebahagian itu yang yakin. Sebahagian lagi adapun sepenuhnya seluruh itu tak yakin. Ya. Fatuhmal 'alaiha. Ya. Aywa. السؤال ما هي الطبيعية؟ الجواب هي التي لم يبين فيها كمية الأفراد ولم تصدق لأن تصدق كلية أو جزئية نحو الحيوان جنس والإنسان نوع. Tengok apakah itu tabi'iyah? Tabi'iyah ialah qadiyah yang tidak dinyatakan kamiyatu afrad. Kulliyah dinyatakan kamiyatul afrad. Juz'iyah dinyatakan kamiyatul afrad. Muhmalah tidak dinyatakan kulli, tidak dinyatakan kamiyatul afrad, tetapi diihtimalkan kamiyatul afrad dia. Adapun tabi'iyah itu tidak dinyatakan kamiyatul afrad. Maknanya apa? Maknanya maudhu' bagi tabi'iyah bukan muradnya ialah afrad, tetapi mafhum ya. Tetapi mafhum. Contoh, al-hayawan jinsun. Al-hayawan, maksud daripada maudhu' al-hayawan di situ, apakah yang dimaksudkan di situ ialah afrad, fardun min afradil insan, fardun min afradil hayawan
La, bukan dimaksudkan fardun min afradil hayawan, tetapi mafhumul hayawan, iaitu jismun namin hassas mutaharrik bil iradah. Ya. Itulah jinsun. Tu dia. Ya. Baik. Wal insanu naw'un. Al insan mawdu', naw'un mahmul. Al insan mawdu' di situ, adakah yang dikehendaki ialah fardun min afradil insan? La. Murad daripada al-insan di situ ialah mafhumul insan, iaitu hayawanun natik. Hayawanun natik naw'un hakadha. Ya. Al-insan naw'un. Ya. Ya, cuma qadiyah tabi'iyah ini jarang diguna pakai, ya. Kerana tidak diiktibar dalam pelbagai ilmu, ya, kurang dipakai, kurang diguna pakai, ya. Baik. Banyak lagi ni. Oh, syartiyah pula. Nak terus? Boleh? السؤال إلى كم تنقسم الشرطية؟ Kepada berapakah terbahaginya syartiyah? الجواب تنقسم إلى قسمين متصلة ومنفصلة. Kepada berapakah terbahaginya syartiyah? Syartiyah ada dua, muttasilah dan munfasilah. السؤال ما هي الشرطية المتصلة؟ الجواب هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق أخرى. Syartiyah muttasilah iaitu bahagian yang pertama, yuhkamu fiha bisidqi qadiyatin aw la sidqiha, benarnya ataupun tidak benarnya qadiyah, satu qadiyah itu di atas benarnya qadiyah yang satu lagi, ya. Maksudnya kalau benarnya tali itu terhenti di atas benarnya muqaddam, ya, benarnya at-tali itu terhenti di atas benarnya muqaddam. Kalau ada muqaddam maka ada tali. In kanati syamsu tali'ah fan-naharu mawjudun. Kalau asy-syamsu tali'ah maka an-nahar mawjud. Ya, itu maksudnya bisidqi qadiyatin aw la sidqiha ala takdiri sidqin ukhra. السؤال إلى كم تنقسم الشرطية المتصلة؟ الجواب تنقسم إلى قسمين لزومية واتفاقية. Kepada berapakah terbahaginya syartiyah muttasilah? Syartiyah muttasilah itu ada luzumiyah dan juga ittifaqiyah. Aywa. السؤال ما هي اللزومية؟ الجواب هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق أخرى لعلاقته. Saya rasa panas malam ni. Tak apalah, kita berhenti dulu. Minggu depan kalau dah sejuk sikit kita boleh panjangkan masa. Semua tak fokus. Ha?
insya-Allah lagi akan datang luzumiyah wa ittifaqiyah sayati bayanuhu fi darsil qadim insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.